Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma barik lana fi bukurina. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau berkatilah kami di waktu pagi ini, Ya Allah. Kau berkatilah kami di bulan Sya'ban ini, Ya Allah. Kau sampaikanlah kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan kali ini, Ya Allah. Amin, Ya Rabbal Alamin. Jadi rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada pagi ini kita bertemu sekali lagi untuk kita sambung balik perbincangan kita berkaitan dengan hukum hakam ibadah puasa dalam segmen murajaah hukum hakam ibadah puasa yang dibawakan untuk anda oleh Akademi Keluarga Fitrah dan Munawwarah.co. Jadi tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semoga sedikit perkongsian daripada Akademi Keluarga Fitrah ini memberi panduan dan bimbingan kepada rakan-rakan teman-teman bagaimana untuk kita menghadapi bulan Ramadan, kita melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keyakinan berasaskan kepada ilmu. Baik rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada siri yang lepas kita telah bincangkan adab-adab dan juga perkara yang sunat dilakukan ketika ataupun bila kita melaksanakan ibadah puasa. Saya ulang sekali lagi, di antara adab-adab dan sunat puasa, yang pertama sekali ialah kita bersahur, dan bersahur itu kita melakukannya pada waktu yang terakhir, iaitu kita melambatkan bersahur, tapi janganlah sampai masuk waktu subuh. Yang kedua, kita menyegerakan berbuka puasa apabila kita sudah yakin masuknya waktu maghrib. Kemudian yang ketiga, kita sunat beriktikaf di sepanjang bulan Ramadan, khususnya pada 10 malam yang terakhir. Serta yang keempat, kita tidak melakukan perkara-perkara yang bercanggah dan bertentangan dengan kehendak dan tujuan puasa itu sendiri. Kemudian yang kelima, kita memperbanyakkan tadarus Al-Quran sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Dan yang keenamnya ialah kita memperbanyakkan sedekah di bulan Ramadan untuk kita merealisasikan antara tujuan ibadah puasa itu ialah untuk kita merasai kesusahan, kepayahan orang yang susah, maka kita membantu mereka dengan memperbanyakkan sedekah. Baik, insyaAllah rakan-rakan teman-teman, kali ini saya akan sambung pula berkaitan dengan perkara-perkara yang harus dilakukan ketika kita berpuasa. Ialah terkadang kita confuse, ni boleh ke tak boleh? Ni macam mana ni? Macam cara logiknya orang puasa tak sepatutnya buat macam ni. Orang puasa kena susah. Kalau nak bersegar-segar boleh tak? Jadi kita bincangkan perkara yang harus dilakukan ketika berbuka pula. Perkara yang harus dilakukan ketika kita berpuasa. Baik, rakan-rakan teman-teman mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkara pertama yang harus dilakukan ketika kita berpuasa ialah, yang pertama ialah menjirus kepala. Kalau secara logiknya kan kita puasa kita nak rasa kita ni penat, tetapi bila kita menjirus kepala, seolah-olah kita menyegarkan kepala ke badan kita, ataupun terkadang bila kita jirus kepala mungkin masuk air dalam telinga ke dan sebagainya. Jadi untuk perbuatan menjirus kepala, hukumnya adalah harus, tidak menjadi kesalahan dan tidak membatalkan puasa. Tapi syaratnya bila jirus kepala itu janganlah sampai air itu masuk dalam telinga, kerana kalau masuk dalam telinga, air itu maka itu jadi batal lah. Jadi yang batalkan adalah masuk air dalam telinga, bukan menjirus kepala. Ini kerana terdapat hadis yang mengharuskan orang yang berpuasa berbuat demikian. Antara hadis yang diriwayatkan daripada Abu Bakar bin Abdul Rahman, di mana setengah sahabat Nabi SAW menceritakan kepadanya bahawa mereka berkata,
walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubu ala ra'sihi al-ma'a wa huwa sha'imun minal atashi aw minal harri. Maksudnya, sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjerus air ke atas kepalanya dan baginda berpuasa. Demikian dilakukan kerana dengan rasa dahaga dan juga kerana kepanasan. Jadi bila kita rasa dahaga, kita rasa panas, letih, jadi menjerus kepala adalah diharuskan, ya. Yang kedua, menitikkan sesuatu ke dalam mata sama ada rasanya boleh dirasai di halkum ataupun tidak, ya. Jadi kita bila letakkan obat di mata ataupun sesuatu yang boleh menyegarkan mata kita, bukan betul, menyegarkan mata kita, contohnya kita letakkan eye drop dalam mata kita biar mata kita segar, maka hukumnya adalah harus. Kenapa? Kerana mata bukanlah lubang rongga yang berhubung dengan halqum. Jadi pendapat inilah yang dipegang oleh mazhab Syafi'i, dan Ibnu Munzir, ya, menceritakan pendapat yang sama daripada Abu Hanifah, daripada Imam Atha, An-Nakhai dan juga Auza'i. Inilah pendapat daripada Imam Az-Zahiri. Baik, yang ketiga, ni kalau buat ni pun okey je, tak ada masalah. Itu makan dan minum berjima di malam hari sehingga terbit fajar, ya. Jadi kalau makan minum bersetubuh pada waktu malam is okay. Bukan maksudnya seharian itu kita berpuasa, tak. Berpuasalah di siang hari saja. Jadi waktu malam you are free. Maksudnya kita boleh melakukan perkara-perkara yang biasa kita lakukan ketika tidak berpuasa. Jadi harus juga pada orang yang puasa mengakhirkan mandi junub sehingga selepas fajar. Begitu juga kepada wanita yang datang haid dan nifas adalah harus melewatkan mandi wajib hingga selepas terbit fajar walaupun darahnya berhenti pada malam hari. Maksudnya di sini rakan-rakan teman-teman, ya, kalaulah kita berpuasa dalam keadaan berjunub, ya, belum bersuci lagi. Dah suci, maksudnya haid itu sudah suci, ataupun bersetubuh pada waktu malam hari lagi. Cumanya bila masuk waktu subuh tak mandi lagi, maksudnya dalam keadaan berhadas lagi, maka hukum puasanya adalah sah. Harus kita mentakhirkan. Contohlah kan, ya, subuh ni pukul 6.10, ya. Kita mandi 6.30, masih lagi dalam waktu subuh, ya. Maka di situ hukumnya adalah harus puasanya sah, ya. Yang keempat, harus merasai makanan tanpa menelannya. Jadi kepada ibu-ibu yang biasa masak, menyediakan juadah berbuka puasa, menyediakan juadah makanan untuk sahur, maka harus untuk merasa makanan. Tapi syaratnya, apa syaratnya? Jangan ditelan. Kalau ditelan, maka batallah puasanya kerana memakan sesuatu ataupun memasukkan sesuatu ke dalam rongga kita. Jadi sekadar merasa letakkan di lidah sebab deria rasa itu di lidah, maka hukumnya adalah harus, ya. Jadi ulama-ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahawa sekiranya seorang itu berhajat untuk merasai makanan seperti untuk diberikan kepadanya yang kecil, maka harus dilakukan kerana ia satu keperluan, satu daruriyat. Kita nak bagi makan pada anak, anak tak puasa. Jadi bila kita nak bagi makanan, nak pastikan makanan itu sesuai segi mungkin rasa masinnya, rasa manisnya. Jadi di situ harus, kerana ia menjadi keperluan untuk menyediakan makanan yang sesuai untuk anak-anak, ya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku lebih suka jika dapat dihindari daripada menasai makanan, tetapi sekiranya dilakukan, maka tidaklah mengapa. Ini kata-kata Imam daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata kalau nak ikutkan pendapat dia, memang dia lebih suka untuk menghindari. Maksudnya apa-apa berkaitan makanan itu, ya, tidak dilakukan. Tetapi sekiranya dilakukan, maka ia tidak mengapa. Maksudnya adalah harus. Jadi itulah rakan-rakan teman-teman yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala, ada 4 perkara yang boleh kita lakukan walaupun kita berpuasa. Pertama, menjirus kepala untuk kita mendapatkan kesegaran pada tubuh badan kita. Nabi sendiri pun melakukannya. Yang kedua,
menitikkan sesuatu ke dalam mata, sama ada rasa dalam halqum ataupun tidak, kita akan eye drop kan untuk mata kita segar, itu juga diharuskan. Walaupun kadang kita terasa dekat tekak, rasa pahit ubat tu dah. Yang tu kami haruskan apa? Kerana ia bukan rongga ataupun lubang yang berhubung dengan halqum. Yang ketiga ialah makan dan minum ataupun bersetubuh tapi di malam hari. Di malam hari hukumnya adalah sama seperti hari-hari biasa yang kita tidak berpuasa. Yang keempat ialah kita merasa makanan tanpa menelannya. Jadi hukumnya adalah jadi itulah rakan-rakan dan teman-teman mati Allah Subhanahu wa taala. Yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan silap daripada kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.